Baik, berdasarkan laporan ADB tadi, jelas dapat dilihat bahawa cabaran utama ketika ini dalam mengurus perubahan iklim adalah dana. Dan dana yang besar diperlukan untuk transisi tenaga, dana yang besar juga untuk pembangunan pelan mitigasi. Jadi untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan Ijlal Hanan Hafiz, penganalisis Bauer Group Asia. Selamat pagi. Selamat pagi Nabila. Baik, Ijlal, mungkin boleh kongsikan pertama sekali apakah realiti dari segi pendanaan atau pembiayaan kepada negara-negara dalam menguruskan impak perubahan iklim ini? Baik Nabila, seperti kita tengok sebelum ni, realiti pendanaan iklim sebenarnya bergantung kepada kesedaran negara-negara yang membangun untuk mengatasi kos yang sangat tinggi. Kerana kita perlu terima bahawa pelaburan dalam mengatasi perubahan iklim ni sebenarnya perlu diseimbangkan antara pembangunan ekonomi hakiki dan juga pembangunan ekonomi hijau. Seperti kita tengok dalam laporan Nabila sebentar tadi, memang sekarang ni penekanan diberikan terhadap pelaburan hijau ataupun pelaburan untuk mengatasi krisis iklim di Asia. Kita tengok di Malaysia juga tahun lepas seperti yang diunjurkan, kita lihat Malaysia menyasarkan untuk mendapat sekitar 1.85 trilion ringgit pelaburan untuk menjayakan pelan peralihan tenaga nasional. Jadi ini adalah realiti pendanaan iklim di serata dunia, bukan sekadar di Malaysia. Kalau kita tengok di Bangladesh sebagai contoh, dalam pelan kesejahteraan iklim yang telah dilancarkan, Bangladesh telah mengetepikan 12 pembangunan pusat tenaga yang berasaskan aram, dan ini telah mendatangkan kos sebanyak 12 bilion dolar kepada Bangladesh. Dan ini ada satu kos yang kita perlu sedar dan kita perlu terima bahawa negara-negara membangun perlu mengatasi isu kos yang tinggi, perubahan industri yang mungkin akan lebih membawa kepada pembangunan ekonomi secara hakiki, ataupun sebagai contohnya kita perlu tengok realiti industri semasa negara-negara membangun. Adakah ia berasaskan industri yang hijau ataupun ia berasaskan industri-industri tradisional yang mungkin tidak sejajar dengan usaha-usaha menangani perubahan iklim. Ini adalah usaha dan realitinya. Dan bercakap mengenai negara-negara membangun seperti yang Ijlal sebutkan tadi ialah Bangladesh. Tapi kalau kita nak bandingkan, kalau kita lihat pelepasan karbon oleh negara membangun seperti Malaysia sendiri adalah jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan negara ekonomi maju. Jadi bagaimana situasi ini dapat kita saksikan untuk memastikan keadilan dapat diwujudkan dalam memastikan komitmen secara bersama dapat kita wujudkan? Ini memang soalan yang sering kali dibangunkan. Seperti Nabila kemukakan sebentar tadi, negara-negara besar, negara-negara maju dan juga kuasa-kuasa besar dunia memang memberi lebih banyak sumbangan kepada krisis iklim yang kita ada sekarang ni. Tapi dari segi yang menanggung kos dan juga yang paling terkesan akibat perubahan iklim merupakan negara-negara kecil dan negara-negara membangun seperti Malaysia. Jadi antara cara untuk komuniti global untuk memastikan bahawa tanggungjawab bersama ini dibahagikan secara adil, kita akan memastikan bahawa aliran dana untuk perubahan iklim dia lebih memberat ke arah negara-negara maju yang menyalurkan dana kepada negara-negara yang membangun. Kita tengok benda ni sudah pun dipertimbangkan sebagai contoh pada tahun 2009 di Conference of Parties 15 di Copenhagen. Negara-negara membangun telah kita boleh katakan sebagai memberi komitmen untuk memberi 100 bilion USD kepada negara-negara membangun untuk mengatasi isu perubahan iklim. Namun sejak 2009 kita boleh tengok sebenarnya penganalisis tengok aliran dana masih kurang. Jumlah 100 bilion itu belum lagi dicapai sehingga sekarang. Jadi ini satu perkara yang kita kena
usahakan, bukan sekadar dari pihak negara membangun saja, kita perlu tengok juga dari segi gabungan-gabungan negara-negara membangun perlu mengemukakan cadangan kepada negara-negara untuk mengalihkan industri lebih ke arah lebih hijau dan memastikan bahawa negara-negara maju tidak kalau boleh dikatakan outsource industri-industri yang carbon intensif di negara-negara membangun. Ini satu cara untuk kita memastikan beban itu ditanggung secara bersamalah dan lebih adil. Dan Ijlal, kalau kita nak lihat juga bagaimana pula dari segi komitmen EU, sebab kita tahu mereka ada dana yang besar. Jadi adakah Asia juga dilihat perlu mempunyai tabung yang sama kalau kita lihat terutama di peringkat ASEAN sendiri? Bagaimana Ijlal? Saya bersetuju. Memang sebenarnya ASEAN bukan setakat ASEAN saja, tapi kalau kita tengok dari konteks Asia Tenggara, memang wajar untuk kita ada dana yang dikongsi bersama untuk kesejahteraan serumpun, boleh katakan. Seperti EU, ASEAN juga wajar untuk membangunkan bukan setakat dari dana saja, tapi juga dari dasar. Sebagai contoh di EU, antara perkara yang dilaksanakan selain daripada membangunkan dana sendiri untuk mengatasi isu perubahan iklim, mereka juga memperkenalkan dasar-dasar seperti kawalan sempadan karbon yang memberi insentif kepada syarikat-syarikat ataupun pengeluar-pengeluar untuk mengurangkan intensiti karbon. Jadi di ASEAN, sekiranya kita boleh buat satu insentif secara sejagat dari negara-negara ASEAN, terutamanya melibatkan perdagangan antara sempadan. Sekiranya ASEAN boleh bersatu untuk memastikan ada harmonisasi dari segi kawalan karbon, insentif untuk adaptasi teknologi hijau, ini satu perkara yang boleh mempercepatkan proses untuk mengatasi perubahan iklim, terutamanya bagi negara-negara membangun yang mungkin tidak mempunyai dana yang besar. Bagaimana pula kita nak lihat dari segi pelaburan oleh GLIC di Malaysia ini? Adakah ada peningkatan itu terutama dari segi kalau kita nak lihat mitigasi perubahan iklim, peralihan tenaga dan juga terutama kita nak sejajar dengan NIMP atau New Industrial Master Plan 2030. Bagaimana Ijlal melihat perkara ini? Saya anggap GLIC di Malaysia ataupun pelaburan-pelaburan di Malaysia sekarang ni memang semakin beralih ke arah hijau, di mana kita tengok EPF, KWAP, PMB semua telah menyatakan bahawa mereka ada cita-cita untuk mencapai portfolio neutral iklim menjelang sama ada 2050 untuk EPF ataupun 2030 bagi PMB. Tengok semua GLIC di Malaysia sekarang semakin ada apa yang kita anggap sebagai kerangka ESG ataupun kerangka pelaburan hijau. Ini semua adalah sebagai contoh-contoh pelaburan yang semakin meningkat di Malaysia yang mendorong ke arah pelaburan hijau. Namun bagi saya, apa yang boleh dipertingkatkan lagi di Malaysia sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur yang lebih didorong oleh kerajaan. Memang bagus apa yang dah dilancarkan sekarang, plan transisi peralihan tenaga, NIMP yang semakin memberi penekanan terhadap teknologi hijau. Namun sekarang ini kerajaan perlu memainkan peranan lebih penting, memainkan peranan yang lebih besar dalam membawa pelaburan-pelaburan hijau ke agenda utama pembangunan negara. Bukan setakat janji-janji, ini perlu menjadi satu dasar utama ataupun tonggak utama pembangunan ekonomi negara kerana ia menelan kos yang sangat tinggi seperti yang kita telah bincangkan tadi, Nabila. Dan kalau kita lihat juga NETR banyak memfokuskan ikut tentang ekonomi baru seperti CCS dan juga kenderaan elektrik atau EV. Jadi bagaimana NETR ini perlu kita sebar luas dan juga diguna pakai di peringkat yang lebih besar antara ASEAN sendiri? Bagaimana?
Seperti kita tengok, NETR sebenarnya telah menjadi satu kerangka contoh bagi banyak negara jiran. Namun bila kita bincangkan tentang peralihan tenaga, ia sangat spesifik. Dia sangat-sangat bergantung kepada kesediaan negara tersebut. Sebagai contoh, apa yang Malaysia boleh buat sekarang adalah untuk memberikan lebih penekanan kepada satu yang kita panggil interconnectivity. Itu perkongsian tenaga serantau. Ini seperti yang kita sudah tengok, Malaysia telah mengambil langkah untuk membuka ruang untuk penjualan tenaga merentasi sempadan. Ini adalah satu benda yang kita boleh jadi peneraju utama di ASEAN yang akan mendorong negara-negara lain untuk melibatkan diri mereka ke dalam pasaran tenaga tersebut. Kita lihat di Malaysia sekarang banyak pelaburan dan juga fokus diberikan kepada tenaga boleh diperbarui ataupun dari segi penyimpanan karbon, CCS sebagai contoh. Ini bukan setakat inisiatif untuk mengatasi krisis iklim. Ia juga boleh dilihat sebagai satu bentuk ekonomi yang baru, satu cara untuk Asia Tenggara sebagai contoh untuk menjadi kuasa dunia yang lebih besar. Kerana contoh kita lihat di negara-negara maju sekarang semua semakin memberikan penekanan terhadap perubahan iklim dan semua mempunyai kesedaran untuk beralih ke arah dekarbonisasi. Asia Tenggara sangat unik dari segi kita mempunyai kesediaan yang tinggi untuk menerima industri-industri hijau baru ini seperti CCS, tenaga boleh diperbarui ataupun hidrokarbon sebagai biomass sebagainya. Jadi ini satu peluang lah untuk Asia Tenggara dan Malaysia terutamanya untuk jadi peneraju utama. Baik, kalau yang disebutkan tadi antara cabaran untuk industri hijau ini adalah dari segi pendanaan dan juga pembangunan infrastruktur itu sendiri, dan antara lain yang kita boleh tengok ialah sumber tenaga untuk memenuhi keperluan industri hijau. Jadi bagaimana Ijlal melihat perkara ini? Adakah sumber manusia di Malaysia ini mencukupi untuk memenuhi keperluan industri atau apakah progresnya? Dari segi sumber tenaga manusia, kita mempunyai lebih daripada apa yang diperlukan dari segi kepakaran. Tapi seperti yang Nabila sebut sebentar tadi, infrastruktur satu perkara yang sangat penting. Sebagai contoh, untuk menampung penggunaan tenaga di Malaysia, menggunakan tenaga boleh diperbarui, kita perlu membawa lebih banyak penambahbaikan kepada infrastruktur grid sedia ada. Ini bagi saya satu usaha yang badan-badan seperti TMB ataupun Kementerian NICC sebagai contoh sekarang melihat kepada penambahbaikan infrastruktur grid dari segi tenaga. Kerana untuk menampung peningkatan penggunaan tenaga diperbarui di masa depan, sekarang kerajaan ataupun Malaysia secara keseluruhannya, bukan setakat kerajaan, pemain industri juga kena lihat cara untuk mengatasi kelompongan tenaga. Sekiranya kita ingin beralih ke arah tenaga diperbarui secara sepenuhnya, kita perlu mencari cara untuk memastikan tenaga bersumber ke arang sekarang yang menjadi tenaga utama boleh diganti dalam masa yang terdekat. Sama ada melalui solar, biomass, hydropower, apa-apa saja yang ingin diusahakan. Okey. Baik, itu dia yang dikongsikan oleh Ijlal Hanan Hafiz, penganalisis bawah Group Asia. Sudah tentu kita akan pastikan kerjasama yang holistik dari pelbagai pihak untuk dalam segi menguruskan dana iklim bukan sahaja Malaysia tapi di peringkat dunia.